Mulakan dengan bacaan Ummul Furqan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma amma ba'. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala digunakan kita untuk melangkahkan kaki ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya untuk kita duduk di dalam majlis ilmu, iaitu sambutan Maulidur Rasul di Masjid Taman Sri Keluang. Jadi yang saya hormati tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, pengurusi serta ahli jawatan kuasa Masjid Taman Sri Keluang, tuan-tuan haji, puan-puan hajah. Tidak dilupakan juga Al-Fadil, tuan penceramah kita pada malam ini, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah sebelum kita mulakan ceramah Maulidur Rasul pada malam ini, untuk dimaklumkan tuan penceramah kita Timbalan Mufti Negeri Johor tidak dapat hadir, yakni Al-Fadil Ustaz Muhammad Faisal bin Muhammad kerana ada urusan titah Sultan di Kemajlis Sultan, dan digantikan pada malam ini dengan Al-Fadil Ustaz Haji Muhammad Hamizan bin Sayuti, penolong pengarah bahagian pengurusan Masjid Jabatan Agama Islam Negeri Johor. Jadi mudah-mudahan pengisian kita duduk pada malam ini di dalam program majlis sambutan Maulidur Rasul mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Jadi tanpa buang masa, saya mempersilakan Al-Fadil Ustaz Haji Hamizan bin Sayuti untuk menyampaikan ceramah pada malam ini insya-Allah. Falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatan wassalamu ala habibina al-mustafa Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Terima kasih ucapkan kepada yang berbahagia saudara pengacara majlis, yang saya muliakan, yang berbahagia pengurusi Masjid Al-Ikram Taman Sri Keluang, merupakan cikgu saya lah, Sekolah Kebangsaan Seberangam, Tuan Haji Ahmad Jantan. Juga tidak dilupakan kepada timbalan pengurusi serta barisan ahli jawatan kuasa, sahabat-sahabat, imam-imam, sahabat saya pun ramai ke, Ustaz Salihuddin pernah satu rumah belajar dulu, Tuan Haji Miskan satu pejabat, Ustaz tadi macam nampak Ustaz siapa, tak perasan nama. Dan juga kepada penduduk-penduduk Taman Sri Keluang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertamanya alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan izinnya pada hari ini kita telah beralih musim daripada PKPB
pergi kepada PKPP lah, alhamdulillah. Tetapi dari sudut perkenan Duli Yang Maha Mulia Sultan agar dipatuhi PKPP pada kali ini menggunakan SOP dan juga perkeliling PKPB yang lalu. Dari sudut aktiviti yang kita laksanakan di masjid. Jadi walau bagaimanapun insya-Allah kita masih lagi dapat melaksanakan yang pertama sekali. Alhamdulillah kita boleh solat di Johor masih 1/3 lah, 1/3 daripada keluasan masjid ni lah. Jadi ini satu rahmat bagi kita. Mudah-mudahan Allah terus hilangkan virus ataupun COVID-19 ini di muka bumi Johor dan seterusnya di dunia lah insya-Allah, dan juga negara kita Malaysia. Baik, yang kedua tuan-tuan yang mati Allah, pertama sekali kehadiran saya bukan yang dinanti sebenarnya. Kalau sepatutnya yang bagi Sahibul Samah Timbalan Mufti, tapi oleh kerana sebab-sebab yang tak dapat dielakkan, dan malam tadi dia telefon saya kata rasanya sebelum ni dah pernah datang lah Masjid Taman Seri Keluang, tapi masa tu di surau masa sebelum masih dalam pembinaan ni lah. Jadi alhamdulillah pada malam ni saya dapat rasa satu suasana yang cukup indah, macam dalam istana lah. Alhamdulillah, untunglah bagi penduduk Taman Seri Keluang yang dapat masjid yang baru cukup cantik dan sebagainya, dengan kawasan yang cukup luas. Mudah-mudahan masjid kita ini tergolong dalam satu yang perkara yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, la masjidun ussisa ala taqwa, masjid yang dibina di atas dasar takwa, seperti mana masjid yang dibina oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila masjid itu disandarkan ataupun diletakkan sebagai asas takwa dalam pembinaannya, sudah pastilah mereka yang berada di dalamnya juga menjadikan takwa itu sebagai satu asas untuk kita membentuk, kita melaksanakan, untuk kita mengimarahkan masjid yang kita dipertanggungjawab untuk kita mengimarahkannya. Jadi saya doakan mudah-mudahan kekuatan ini sentiasa diberikan kepada tuan-tuan insya-Allah, agar dapat mengimarahkan masjid ini pada masa-masa yang akan datang insya-Allah. Baik. Yang seterusnya tuan-tuan yang dirahmati Allah, seperti mana yang kita maklum bahawa inilah merupakan suatu perkara yang setiap tahun kita adakan, iaitu sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cuma pada tahun ini dan tahun-tahun akan datang, wallahu alam, kita tak pasti. Mudah-mudahan benda itu tidak berterusanlah. Kita berada dalam SOP, menjaga SOP. Maka inilah bentuk sambutan Maulidur Rasul dalam bentuk yang sederhana, tetapi walau bagaimanapun kita tetap tidak akan berganjak untuk mencintai seorang insan yang kita kasihi, iaitulah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Begitu juga apa yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Jadi daripada apa yang Allah sebutkan, maknanya kedatangan ataupun utusan ataupun kehadiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di muka bumi ini bukan atas tujuan sekadar hanya menjadikan bagi Allah itu menjadikan seorang manusia semata-mata, tetapi ada tanggungjawab dan ada tugas yang perlu dilaksanakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang rasul. Bukan suatu perkara yang mudah untuk dilaksanakan, untuk diaplikasikan. Sebab kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Maknanya Allah bagi tahu kepada kita, sesungguhnya datang kepada kamu seorang rasul. Bagi tahu kat kita bahawa
kehadiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ni bukan sekadar hanya Allah menciptakan manusia. Tetapi antaranya Allah bagi tahu dia juga seorang manusia, min anfusikum, dari kalangan kamu. Azizun alaihi ma anittum, yang sentiasa memikirkan kesukaran dan kesusahan yang ditanggung oleh umatnya. Maknanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maknanya bila dia menyuarakan kepada para sahabat, aku cukup rindu dengan dengan saudara-saudaraku. Jadi sahabat kata, bukankah kami ni saudara-saudaramu wahai Rasulullah? Rasulullah kata, tidak, kamu adalah sahabat-sahabatku. Tetapi yang dikategorikan sebagai sebagai apa? Saudara-saudaraku ini adalah mereka yang tak pernah nampak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tak pernah melihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tak pernah mendengar kata-kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi dia mampu untuk beriman dan bertakwa kepada Allah dan melaksanakan ajaran yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana tuan-tuan, sampai tahap itu sekali Nabi memikirkan akan apa? Kesukaran, kesusahan yang akan ditanggung oleh umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itu satu keistimewaan bagi kita. Umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul yang terakhir yang diutuskan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat akhir zaman. Nak bandingkan umat nabi-nabi yang terdahulu, memang walaupun mereka tu jauh dari sudut fizikalnya yang hebat, yang kuat, tetapi dari sudut pemikiran kadang-kadang kita lihat jauh berbeza dengan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka diberikan kekuatan fizikal, tubuh yang besar-besar, tinggi-tinggi. Kita tengok orang dululah, zaman nabi-nabi terdahulu, zaman Nabi Nabi Nuh alaihissalam, usianya panjang-panjang. Tapi dari sudut nak memikirkan akan kebenaran daripada apa yang dibawa oleh nabi-nabi itu, kadang-kadang mereka tak sampai. Dah nampak mukjizat tu berlaku depan mata dah. Terbelahnya lautan. Apa yang berlaku kepada umat Bani Israel yang mengikut Nabi Musa alaihissalam. Sampai dia tebing, dia dah mula nampak orang nyembah berhala. Dia mula kata kepada Nabi Musa, wahai Musa, boleh tak kau ciptakan, kau buat macam mana, seperti mana apa yang mereka tengah buat tu. Buatkan aku satu patung atau persembahan berhala dan sebagainya. Dah nampak dah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dari sudut mukjizat yang ditunjukkan di hadapan mata mereka, tapi dari sudut pemikirannya jauh berbeza berbanding dengan tuan-tuan yang ada di hadapan saya ni. Walaupun tak nampak Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun sebahagiannya mungkin tak semuanya memahami akan isi kandung Al-Quran, tetapi kecintaan kita kepada Nabi, kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu lebih jauh berbanding dengan mereka. Maka inilah sebab Rasulullah cukup sayang dengan tuan-tuan. Maka kita haruslah berbangga dan haruslah kita rasa cukup bangga. Mudah-mudahan Allah kekalkan, Allah kuatkan iman kita sehinggalah ke akhir hayat kita, insya-Allah. Tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan apa yang Allah sebut, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Hebat tuan-tuan. Saya selalu sebut dalam ceramah-ceramah Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya suka bawa kisah yang Allah sebut di dalam surah Ad-Duha, yang selalu kita baca dalam surah Ad-Duha. Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Yang Allah ceritakan tentang perihal baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya sampai ada tohmahan demi tohmahan dalam perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi terfikir, kata orang kafir Quraisy kepada Nabi SAW, dia nak tarik Nabi SAW supaya tinggalkan agama yang dibawa.
Dia kata, kau tak terfikir ke ya Muhammad, bahawasanya bila kamu lahir je dengan bapa kamu tak ada, kemudian diikuti mak kamu meninggal dunia, hidup kamu susah, kan? Hidup kamu susah, kemudian apa lagi? Macam-macam. Maknanya dugaan yang dilalui oleh Nabi SAW, dan ini yang disuarakan oleh kafir Quraisy supaya nak tarik Nabi SAW supaya tinggalkan agamanya, seolah-olah agamanya itu menyempitkan kehidupannya. Sedangkan perkara itu dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Bukankah kata Allah, pengakhiranmu itu lebih hebat, lebih berjaya, lebih memperolehi kemenangan berbanding pada musim ataupun pada peringkat awalnya. Itu yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya semangat yang ada pada diri Nabi itu semakin menebal dan semakin hebat. Kita harapkan begitu. Maknanya Allah tentukan, Allah takdirkan kehidupan Nabi begitu, bukan tujuannya adalah untuk menyempitkan kehidupan Nabi, tetapi sebagai pengajaran kepada diri Nabi SAW, kepada umatnya, supaya melihat dan Nabi supaya memahami siapa yang ada di hadapan Nabi SAW yang menjadi umat baginda Nabi SAW. Allah takdirkan Nabi sebagai apa? Sebagai anak yatim. Bukankah itu suatu bonus kepada Nabi? Sebab Nabi dapat menjiwai bagaimana itulah anak yatim. Sebab dia pernah lalui situasi itu dan dia memahami kehendak-kehendak mereka. Maka itu satu kelebihan yang ada pada Nabi SAW. Nabi hidup dalam keadaan susah. Nabi hidup dalam keadaan maknanya ialah nak bermewah-mewah macam kita makan sekarang ni memang tak ada lah zaman tu. Tetapi apa yang dipikir oleh Nabi SAW adalah nasib umatnya. Bukankah itu suatu pengajaran bagi dirimu untuk kamu berhadapan dengan umat manusia? Tuan-tuan, maknanya begitu sekali Allah tarbiyah baginda Nabi SAW, bukan untuk menyempitkan keadaan Nabi SAW, tetapi untuk kelebihan untuk umat Nabi SAW. Ini yang perlu kita ketahui sama-sama. Baik. Kemudian antara sebab Allah utuskan baginda Nabi SAW sebagai illa hanya senya rahmatan lil alamin. Sebagai rahmat yang Allah nak berikan kepada penduduk sekalian alam. Maka itu antara perkara yang kita kena perhalusi. Banyak sebenarnya dari sudut perkara-perkara yang ditulis oleh para ulama di dalam kitab-kitab berkaitan dengan dengan rahmat ataupun kurniaan Allah Subhanahu wa taala melalui kerasulan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan. Jadi tak seharuslah bagi kita umat manusia tidak begitu mengambil berat tentang apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak kelebihan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah tunjukkan kepada kita dan buktikan kepada kita, maka seharusnya lah maknanya sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam kita memperbanyakkan mengingati baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, perjuangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga apa yang Nabi ajar kepada kita, antaranya cara kita nak mengingati Nabi tak lain tak bukan kita banyakkan berselawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baik. Malah Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa? Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyra. Siapa yang berselawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam satu kali selawat, nescaya Allah akan berselawat. Shalla
Maknanya Allah akan berselawat ke atas kita, maknanya Allah akan berikan rahmat kesejahteraan kepada kita sebanyak 10 kali ganda. Dalam satu syair disebutkan, tuan-tuan, saya ingat mungkin sebelum-sebelum ni ada satu viral seorang Arab, dia bersyair berkaitan dengan kelebihan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata dia apa? Idza kunta fi dhikin, jika kamu berada dalam keadaan sempit, au faqarin, ataupun kamu berada dalam keadaan fakir, au maradin, jika kamu berada dalam keadaan sakit, faqsiru fi salati ala Muhammad, maka perbanyakkanlah untuk kamu berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa maksud dia? Dia kata, tuan-tuan, kita nak hilangkan kesempitan. Kerja mungkin yalah, kan? Sekarang ni zaman susah, lebih-lebih lagi lah zaman Covid. Ada orang yang hilang pekerjaan. Ada pagi tadi, malam tadilah kawan saya telefon, mungkin Ustaz Salih pun tahulah. Dia telefon saya, kau nak order roti canai tak? Yang jual tu bukan pembuat roti canai, dia tolong jualkan roti canai orang. Dia datang tu bawa Harley Davidson, dia masukkan kat tong kiri kanan dia, masukkan roti canai. Kau jual roti canai siapa? Roti canai kawan yang pernah bantu dia, tapi dia hidup dalam susah. Dia buat roti canai apa nama, segera, dan dia pasarkanlah, dan kawan saya ni tolong untuk apa, untuk jualkan. Antara perkara yang disebutkan, dia memang terkesan. Pernah dia telefon kawan tu lah, maknanya si siapa penjual roti canai ni, pernah dia telefon, boleh tak pinjam RM10. Waktu Covid ni, dia kata nak beli lauk pun sempit, susah. Lalu dia pinjam kawan tu RM10. RM10 je telefon. Ustaz, boleh tak pinjam RM10, Ustaz? nak tunjukkan apa? Susahnya keadaan yang berlaku zaman sekarang inilah. Walaupun alhamdulillah, kita lihat masih lagi ramai lagi yang masih hidup dalam keadaan senang, dalam keadaan sederhana. Tetapi kita juga kena fikirkan nasib mereka-mereka yang mungkin kita tak tahu. Maka itulah yang diajar oleh baginda Nabi SAW. Kalaulah seandainya kita berada dalam keadaan sempit, dalam keadaan kusut, pikiran kita serabut, buat kerja pun tak kena. Ada, tuan-tuan, maknanya kadang-kadang satu masa tu kita pergi dapur pun tak kena. Ya, Jimmy sekarang masuk bilik salah, keluar bilik apa benda aku ni, tak buat benda yang macam seolah-olah macam ada benda yang tak selesai lagi. Maka apa yang diajar kepada kita, perbanyakkanlah, fa'akthiru fi salati ala Muhammad, banyakkanlah selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta barang hilang pun kan dia ajar kita untuk selawat. Letak beg duit entah kat mana, ataupun cari barang tak jumpa, banyakkan selawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli, mudah-mudahan Allah kembalikan ingatan kita, kan? Tapi teringat saya satu kisah yang berlaku kepada Khalifah Saidina Umar kalau tak silap. Dia didatangi oleh seorang lelaki yang ketika itu kehilangan dompetnya, kehilangan duit. Dia datang jumpa Khalifah. Hilang RM10, jumpa Perdana Menteri. Zaman tu dia jumpa siapa? Khalifah Umar. Seolah-olah bila dia jumpa Saidina Umar, selesai masalah. Dia kata, wahai Saidina Umar, kau ada idea tak? Aku ni kehilangan duit aku, tak tahu letak ke mana, ataupun mungkin ada orang curi. Apakah maknanya tips-tips yang boleh kau bagi tahu ke aku supaya duit tu dapat jumpa balik? Nah, siapa Saidina Umar kata, takkanlah sampai duit hilang menjumpa Khalifah. Sampai jumpa Perdana Menteri, sampai jumpa Menteri Besar, pergilah jumpa polis, kan? Ini dia bukan apa, dia sekadar nak mengadu, seolah-olah kalaulah ada tips-tips yang boleh dikongsikan. Baiklah, kata Saidina Umar secara spontan, dia kata,
ginilah, kamu singgah ke masjid, dan kamu solat 2 rakaat, minta pada Allah. Tapi tuan-tuan, dalam waktu dia pergi ke masjid dan mengambil wuduk, seterusnya solat, tetapi pada masa yang sama, syaitan ni pun dia bijak ke? Syaitan ni dia juga nak ambil bahagian juga untuk menggagalkan permohonan si hamba ni kepada Tuhannya, kepada Allah. Jadi pertengahan dia solat tu, tiba-tiba syaitan tu bagi tahu, baik duit kau atas gobok, kata dia. Macam gitu, lebih kurang macam itulah ceritanya. Dia bagi tahu bahawa tempat duit kamu yang hilang tu pada sekian tempat. Jadi si hamba ni bila dia teringat dan dia rasa macam iyalah, macam betul lah, apa dia buat? Habiskan solat ke tak? Kalau kita macam mana? Kita habiskan solat ke kita terus lari jari? Tapi yang berlaku kepada si hamba ini ataupun kepada lelaki ini, dia terus batalkan solat dan dia terus pergi mencari, dan kebetulan jumpa. Pada hati dia, dia kata, betul jugalah kata Sayyidina Umar kepada khalifah tadi. Rupa-rupanya memang penyelesaian ni memang kita kena solat. Tapi masalahnya dia dah batalkan. So yang berjaya ni khalifah ke, yang berjaya ni syaitan tadi? Gitu. Jadi itu sebagai cerita, kisah. Tapi apa yang sebenarnya yang sepatutnya kita lakukan, apa yang diajar kepada kita, tak lain bukan selain daripada kita bermunajat kepada Allah, malah kita digalakkan untuk berselawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan. Kemudian idza kunta fi dhikan au faqrin. Lebih kurang samalah, fakir dalam keadaan kita susah, duit tak ada, gaji tak masuk dan sebagainya, ataupun simpanan dah tinggal sikit. Tuan-tuan, untuk maklumlah, maknanya kalaulah keadaan, contoh saya pernah bermesyuaratlah dengan kawan-kawan yang ada di kewangan negeri. Maknanya kalaulah berlarutan COVID ini dan juga ekonomi kita semakin tidak stabil, simpanan dipanggil apa, harta ataupun simpanan negeri Johor ini, dia kata kadang boleh bertahan lebih kurang 2022 je. Itu satu benda yang agak merbahayalah ataupun kritikal lah. Jadi perlu difikirkan, kerajaan perlu fikirkan bagaimana untuk menambah dan untuk merancakkan lagi ekonomi di negeri Johor ni. Sebab itulah kita harapkan, maknanya dengan kita masih lagi melaksanakan sambutan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan Allah pulihkan dan Allah kembalikan negeri kita khususnya dan juga negara kita kepada sedia asal, insya-Allah. Baik, faqrin, fakir dalam keadaan susah, selawat. Tak ada duit, tak ada nak makan, selawat. Walaupun hakikatnya takkanlah selawat boleh datang makan, Ustaz. Janganlah fikir tu jam juga dapat makanan. Sekurang-kurangnya adalah perkara yang Allah akan bagi, yang kita yakin insya-Allah dengan asbab kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian au maradin, dalam keadaan kita sakit. Berapa banyak agaknya kalau katalah kita sakit, kita demam, berapa banyak kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tuan-tuan pernah ikuti majlis selawat nariyah ataupun selawat tafrijiyah ataupun selawat kamilah, maknanya siapa yang dapat ada masalah tak kiralah dari segi kesihatannya ataupun kesempitan yang ada, paling tidak kita berselawat satu hari 7 kali, ataupun satu hari kalau boleh 7 kali, naikkan kepada 100 kali. Kalau ada masalah yang berat sikit, naikkan kepada 1000 kali. Kalau katalah masalah yang terlalu berat, itu yang jadi 4444 kali. Itu kalau kata selawat daripada tengah malam
sampai subuh, wallahu alam siap atau tidak. Itu sebab apa kita nak dapatkan keberkatan daripada selawat kecintaan kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah, Nabi kata innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Hanya senya aku dibangkitkan liutammima untuk menyempurnakan makarimal akhlak, iaitu kemuliaan akhlak. Sebab Nabi turun waktu itu ataupun Nabi lahir waktu itu dalam keadaan waktu itu zaman terkenal dengan zaman jahiliyah. Tiba-tiba bila sampai waktu kerasulan, pelantikan Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul, bawa suatu ajaran yang baru dari sudut pandangan orang-orang kafir Quraisy ataupun masyarakat Arab di situ, maka mereka menganggap seolah-olah itu ajaran yang bertentangan dengan apa yang telah diwarisi daripada datuk nenek moyang mereka. Sedangkan apa yang Nabi bawa itu sebenarnya nak memulihkan keadaan ataupun akhlak yang buruk yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy ataupun masyarakat Arab ketika itu, tuan-tuan. Mana taknya mereka bebas untuk minum arak, mereka bebas melakukan zina, mereka bebas bertukar-tukar pasangan. Kalau istilah sekarang dipanggil swing. Tahu swing? Dia boleh bertukar. Dia buat berjanji, ini berlaku tuan-tuan. Berjanji antara pasangan suami isteri dengan pasangan yang lain, sampai satu tempat dia tukar, swing. Yang ni ambil laki dia, yang dia ambil isteri dia. Ini berlaku dalam negara kita. Belum yang cerita LGBT. Saya sebelum saya pindah ke pengurusan masjid, saya pegang unit sosial di Jabatan Agama. Memang kerja saya untuk bawa mereka-mereka ini supaya kembali ke pangkal jalan. Rupa-rupanya tuan-tuan, dalam di negeri Johor je banyak persatuan-persatuan yang yang telah ditubuhkan oleh golongan-golongan ini. Antaranya saya sebutkan, antaranya My Hijrah, My Adventure. My Hijrah, My Adventure. Dia memang nak berhijrah lah. Tapi banyak liku-likunya, adventure-nya. Tetapi yang anggotainya itu di kalangan mereka-mereka yang tergolong dalam transgender. Maknyah-maknyah lah. Berapa keanggotaan dia? Lebih kurang dekat 600 orang yang pernah berdaftar bawah dia. Satu lagi dia panggil apa nama? Satu lagi dia panggil MSM. MSM ni apa? Man Sex Man. Siapa dia tu? Maknanya mereka-mereka yang pernah terlibat dengan hubungan songsang di antara sesama sejenis, lelaki dengan lelaki. Ini alhamdulillah, alhamdulillahnya tuan-tuan, mereka nak datang jumpa kita di Jabatan Agama dan minta untuk kita bagi sesuatu supaya mereka kembali ke pangkal jalan. Dia tak rasa macam orang tahu aku ni siapa. Tapi dia datang tuan-tuan, kalau yang betul-betul memang terlibat dengan perkara tersebut, katalah yang lelaki, memang muka-muka lelaki. Tetapi dia datang tu bawa satu, seolah-olah macam aku ni berdosa, aku ni ada buat salah, dan aku datang untuk jumpa ustaz supaya diberikan tarbiyah, diberikan nasihat dan sebagainya. Alhamdulillah lah, mana dia nak datang jumpa kita. Tetapi perkara ini yang saya nak bagi tahu, maknanya berlaku dalam masyarakat kita. Berlaku dalam masyarakat kita. Dan alhamdulillah yang terkini kita dapat kumpulkan yang selama ni suka, tapi sekarang ni dah jumpa, kita dah jumpakan dengan dia punya ketua dia,
alhamdulillah mereka ini di kalangan golongan-golongan yang L, yang lesbian. Ini berlaku dalam masyarakat kita, tuan-tuan. Sedangkan ini yang kita fikirkan berlaku pada zaman jahiliyah yang dilalui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sepatutnya benda dah tak ada dah. Tetapi kenapa semakin berani dan semakin terbuka dan semakin mereka ni merasakan suatu kebebasan untuk melakukan perkara-perkara yang tersebut. Jadi Nabi bagi tahu kepada kita, aku diutuskan ni bukan sia-sia, tetapi nak bawa masyarakat Arab tu supaya dia hidup dalam melaksanakan atau menunjukkan, memamerkan akhlak yang baik. Sebab Nabi nak bagi tahu perbuatan minum arak itu satu benda yang bertentangan dengan fitrah. Tadi bertukar-tukar pasangan, melakukan zina, malah yang kita tahu mereka sanggup membunuh anak yang tidak berdosa. Zaman Nabi, kita ingat zaman Nabi Musa dulu. Zaman Nabi Musa, bila Fir'aun tahu akan mimpi seorang pendeta bahawasanya akan lahir seorang manusia yang akan menggantikan takhta pemerintahan Fir'aun, dia takut. Dia perintahkan supaya askar-askar dia tangkap mana-mana budak bayi lelaki yang lahir, tangkap bunuh. Sebab apa? Sebab takut yang akan gantikan pemerintahan Fir'aun itu adalah di kalangan lelaki. Sampai begitu sekali. Masuk kepada zaman Nabi SAW, tukar pula anak perempuan yang dianggap seolah-olah macam membawa sial. Mana kedudukan perempuan ketika itu terlalu rendah dari sudut pandangan masyarakat Arab. Jadi dia apa nama, kepercayaan mereka tanam hidup-hidup untuk menghabiskan keturunan wanita itu. Maka datang seorang insan yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi tahu bahawasanya kita kena angkat kedudukan wanita dari sudut kaca mata Islam. Tapi mereka tak boleh nak terima, tuan-tuan. Tak boleh nak terima. Maknanya kita nak bagi tahu, tuan-tuan, bahawasanya zaman tu anak perempuan dibunuh. Tapi bila akhir zaman ni, setelah kewafatan baginda Nabi SAW, tengok-tengok dalam surat khabar, dalam berita, bukan setakat yang perempuan sahaja, malah laki pun ada, perempuan pun ada, silap-silap yang khunsa pun ada. Tiba-tiba dibuang tepi jalan, campak dalam tong sampah, dibunuh begitu sahaja. Na'udzubillah min dzalik. Ini menandakan bahawasanya kehadiran baginda Nabi SAW adalah untuk menjernihkan dan memulihkan keadaan masyarakat jahiliyah waktu ketika itu. Sehingga sebab tu Nabi gunakan perkataan innama, hanya senya, tak ada perkara lain. Yang Allah utuskan adalah untuk nak pulihkan keadaan supaya manusia itu hidup dalam keadaan berakhlak. Saya sempat petik dalam satu kitab yang dikarang oleh bekas Amid Kuliah Usuluddin di Universiti Al-Azhar. Dia gariskan kepada Sunan Al-Qawanin Al-Akhlaqiyah Al-Ammah. Dia kata apa? Dia bawa suatu firman Allah Subhanahu wa taala. Dia kata tak ada cara lain. Macam mana kita nak mengubah masyarakat, kita nak mengubah manusia ni, tak ada cara lain selain daripada kita berdoa kepada Allah. Tetapi dia punya sunan al-qawanin itu, dia punya kaedah pelaksanaannya itu sebenarnya berbalik kepada kita. Kalau pasangan suami isteri pergi pejabat agama, jumpa ustaz, dia kata, ustaz, saya ada masalah sekian, suami saya tak bertanggungjawab, ustaz. Ustaz, isteri saya lari daripada rumah. Ustaz boleh cakap apa? Sabar je lah. Sabar je lah, kak. Doalah banyak-banyak. Tak elok isteri tu kena taat suami. Yang suami pun, kita pun nasihatlah, suami ada tanggungjawab, kena laksanakan, jangan abaikan. Ini merupakan kewajipan yang kamu kena laksanakan.
Bukan itu ke? Itu kan yang kita beritahu kepada orang yang datang jumpa kita, nak nasihat kawan-kawan kita dan sebagainya. Tapi yang nak memperbetulkan keadaan itu siapa? Tak lain tak bukan adalah diri masing-masing. Sebab itu Allah kata, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum itu, melainkan hanya dirinya itu yang perlu mengubah nasib diri masing-masing. Kamu nak masuk dalam syurga, tapi kamu tak buat sesuatu yang membolehkan, mendorong kamu masuk ke dalam syurga, macam mana kita nak masuk syurga? Kamu nak mengelakkan diri daripada masuk neraka, tapi kita tak buat sesuatu yang untuk menjamin diri kita terlepas daripada siksaan api neraka, macam mana kita nak masuk? Macam mana kita nak elakkan? Sebab tu ada kaedah disebut, dikata tarjun najata walam tasluk masalikaha innas safinata la tajri alal yabas. Kita mengharapkan diri kita supaya dijauhkan oleh Allah daripada terhumban ke dalam neraka Allah. Walam tasluk masalikaha, sedangkan kamu tak ada buat sesuatu pun untuk mengelaknya, malah kamu melakukan perkara yang bertentangan. Nampak tuan-tuan? Maka kata penyair ini, dia kata innas safinatala, pastinya kalau tuan-tuan perhatikan, sesungguhnya kalaulah sampan, kalaulah bahtera kita letakkan atas daratan, kita naik sampan dekat jalan tar, dekat depan masjid ni, kita ambil pendayung, kita kayuh ramai-ramai, agak-agak boleh sampai tak dekat apa nama Keluang, Bandar Keluang? Memang sampai kiamat tak sampai, sebab bukan jalan dia. Maka ibaratnya macam tu, innas safinata la tajri alal yabasi, iaitu sampan itu tidak mampu bergerak dalam bila mana dia berada di daratan ataupun di atas tanah. Sebab tu apa yang diingatkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maknanya tak lain tak bukan, lihatlah kepada akhlak yang ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalau kita nakkan lagi pula jaminan keberkatan, kata Allah lagi dalam Al-Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama' wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Ini pun satu sunan, dia dipanggil sunan ni apa? Suatu cara hidup yang Allah dah tetapkan. Nak dapat kejayaan, ini cara dia. Kita nak hidup dalam keadaan harmoni, aman damai di tempat kita, ataupun kita nak makmurkan masjid kita ini dalam keadaan yang sempurna, saling hormat menghormati, tak bergaduh antara satu sama lain, senang je. Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan senang tuan-tuan. Kadang tempat-tempat yang baik-baik ni kadang Allah uji. Allah uji. Saya bila saya pindah ke bahagian pengurusan masjid, maknanya di bawah tanggungjawab saya menerima aduan-aduan yang dihantar daripada daerah-daerah. Bila dibincangkan, salah satu masjid ni imam bertumbuk dengan timbalan mengusi. Masuk akal tak? Dekat masjid tu, dekat masjid boleh berlaku imam tumbuk timbalan mengusi, bergaduh. Lepas tu ni nak cerita pasal ujian lah. Ada pula yang saman menyaman antara jawatan kuasa dengan pegawai masjid pun ada. Bila kita fikir dari sudut logiknya, tempat baik, kenapa boleh berlaku begitu? Maka tuan-tuan, tak lain tak bukan berbalik kepada diri masing-masing. Mana siapa yang nak mengubah? Kita memang mampu sebagai apa? Memang tanggungjawab seseorang itu, dia adalah khalifah. Kita ni adalah khalifah yang perlu kita adalah pemimpin. Pemimpin yang peranan pemimpin adalah untuk menasihatkan ataupun untuk menjaga orang yang di bawahnya. Tetapi
dari sudut nak mengubah cara hidup yang lebih baik itu, maka Allah kata terletak kepada diri masing-masing. Baik, maka itu sebab Allah Subhanahu wa taala bagi tahu kat kita, walau anna ahlal qura amanu, seandainya satu penduduk kampung itu ataupun tempat itu mereka ni beriman dan hidup dalam keadaan takwa, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard, Allah akan buka keberkatan daripada pintu langit dan bumi. Kita bagi laluan kepada azan, insya-Allah kita sambung lagi selepas ini. Baik, kita sambung sikit. Maknanya sebagai panduan kepada kita, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka yang beriman dan bertakwa, barakatim minas sama'i wal ard, akan keluar keberkatan daripada langit dan bumi, Allah akan kurniakan kepada kita. Memang kita nak, maka kita akan jadikan negara kita insya-Allah sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tapi kalau cara hidup kita sebaliknya, mana bil aks ataupun sebaliknya, maka kata Allah, walakin kadzabu, akan tetapi mereka ini berdusta ataupun engkar perintah Allah Subhanahu wa taala, maka kalau sampai tahap kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, maka boleh berlaku Allah ambil rampas semula. Fa akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun, ataupun dalam ayat ini fa akhadnahum bima kanu yaksibun, yang pernah mereka usahakan selama ini, pernah lelah, kalau sampai satu masa kalau kata Allah murka dengan apa yang mereka lakukan, tak mustahil Allah akan tarik balik. Sebab itu seharusnya bila kita diberikan satu ujian demi ujian, dan apa yang berlaku pada tekad ini, pada masa ini tuan-tuan, maknanya secara positifnya kita kena terima bahawasanya barangkali ini adalah tanda Allah sayang kita. Walaupun satu bentuk ujian yang mungkin kita susah, yang mungkin kita terseksa, yang mungkin kita rasa sempit, yang mungkin kita rasa tak mampu untuk kita tanggung, tetapi sebaliknya kita kena anggap bahawa bila Allah kurniakan sedikit ujian kepada kita, itu adalah tanda Allah sayangkan kita. Tuan-tuan, kita tak perasan bila diberi uji ni, kadang-kadang kita tak perasan rupa-rupa kita lebih dekat dengan Allah.
kita lebih mudah untuk mengadu kepada Allah berbanding kalau kita dalam keadaan zon yang selesa. Kita senang, kita ada harta, kita ada duit, tak ada masalah sangat. Kadang-kadang waktu tu yang kita lupa Allah. Tapi bila kita demam sikit, pening kepala sikit, minta isteri picit, minta anak-anak picit, masa tu kita bangun malam, kita duduk atas tikar sejadah, memunajat kepada Allah, minta pada Allah. Rupa-rupanya dengan asbab kita diberikan sedikit masalah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, rupa-rupa kita lagi dekat dengan Allah. Bukankah itu satu anugerah? Bukankah itu merupakan satu anugerah? Walaupun hakikatnya mungkin ada orang dia boleh berbangga dengan jumlah bilangan berapa banyak. Agak-agaklah kalau mungkin dia berbual sama dia, "Kau malam tadi bangun ke tak? Buat apa? Sembahyang tahajud?" "Alhamdulillah, adalah sikit. Bolehlah." Berapa rakaat? "Alah, aku ni taklah hebat mana, 2 rakaat je. Menang aku lagi lah. Aku dekat 24 rakaat." Ada tak orang kadang-kadang dia suka begitu? Kan? Dia rasa bangga dengan jumlah, tetapi dia lupa siapa yang menggerakkan dia untuk bangkit waktu itu. Bukankah Allah Subhanahu Wa Taala yang menggerakkan dia untuk dia bangkit, duduk melaksanakan ibadah? Maka dia kena syukur, kena bersyukur sepatutnya, dan tak perlu untuk membangga diri. Ini tuan-tuan, maknanya itu sebagai sunnanul kauniyah. Maknanya dalam kehidupan ini kita tak boleh nak lari daripada peraturan-peraturan, garis panduan yang telah Allah dah tentukan melalui apa yang Allah sebut di dalam Al-Quran. Dan banyak lagi sebenarnya. Ada yang disebutkan oleh penulis, dia kata sunanun al-kawanin al-akhlaqiyah al-khassah. Jadi maknanya secara khusus dari sudut tertentu. Tadi secara umum, nak baik kena buat sesuatu. Nakkan barakat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena beriman dan bertakwa. Ada satu sudut lagi yang Allah khususkan, siapa yang nakkan dirinya itu dihormati, maka lazimkanlah untuk menghormati orang lain. Malla yarham la yurham. Siapa yang hidupnya jarang untuk menghargai orang lain, maka di akhirat kelak dia sukar untuk menerima rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Hidupnya juga, kalau di dunia Allah akan uji dia dengan la yurham, tidak dihormati oleh yang lain. Itu spesifik Allah berikan, maknanya dari sudut-sudut tertentu yang disebut sebagai al-khassah, al-qawaninul akhlaqiyah al-khassah. Peraturan akhlak daripada apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maknanya dari sudut maknanya tingkah laku tertentu yang kita kena laksanakan. Dan banyak lagi lah kalau kita perhatikan, in kuntum tuhibbuna rahmati farhamu khalqi. Maknanya kalaulah seandainya kamu mengharapkan, awak suka dengan rahmatku, dalam hadis qudsi Allah sebut, siapa yang nakkan rahmatku, maka hormatilah farhamu khalqi. Maksudnya kejadian-kejadian yang Allah ciptakan itu kamu hormatilah. Maknanya bukan setakat manusia, tetapi juga kepada tumbuhan, kepada haiwan. Maka kita kena menghormati dan juga kita menjaga amanah ini. Baik. Dan yang pasti dari sudut kejayaan dan menempa kegagalan, pasti yang Allah sebutkan sebagai al-qawanin al-akhlaqiyah al-khassah adalah innahu la yuflihu zalim. Sesungguhnya orang-orang yang melakukan kezaliman tidak akan mengecapi akan kejayaan. Orang kalau ada niat jahat, tuan-tuan, maknanya satu sudut mungkin satu ketika dia berjaya, tapi perkara itu tidak akan selama-lamanya. Kan macam kisah antara ayam dengan singa dan juga musang. Siapa musuh pada ayam ni?
Yang biasa kita dengar, dia musang lah. Musang ni musuh kepada ayam. Tetapi nak jadikan cerita, ni cerita penglipur lara ni lah. Nak jadikan cerita, ayam ni dia best friend dengan singa. Tak tahulah apa bakti ayam tu sehingga kan dia ni baik dengan singa. Tetapi si musang ni memang dia musuh kepada ayam, sebab dia nak makan ayam tu. Jadi satu ketika tuan-tuan, singa ni cakap, dia kata, "Yam, kalaulah satu ketika kau dalam keadaan susah, kau naik atas pokok, kau azanlah. Nanti aku dengar kau suara kau azan, aku datang nanti, tahulah maknanya kau dalam keadaan kesusahan." Rupa-rupanya nak jadikan cerita, ayam tu sedang diburu oleh musang. Musang nampak dia pun berlari, kelang kabut, naik atas pokok, dia pun azan. Dia pun azan. Ayam azan kokok lah. Ayam pun azan. Bila ayam azan, tiba-tiba singa dengar, singa pun berlari. Yang musang ni mujuklah, cepatlah, engkau dah azan tu, jomlah kita sembahyang sama-sama. Siapa nama? Si musang ni panggil ayam tu. Sebenarnya dia suruh ayam turun supaya nanti dia dapat tangkap, senang dapat tangkap. Maka singa pun datang. Singa datang. Bila musang nampak kelibat singa Tok Janggut ni, dia pun mula berlalu pergi. Pak singa pun kata, "Musang, kenapa kau nak pergi pula? Kan dah azan dah. Kau jadilah imam," kata. "Minta maaf lah," kata dia, "aku tak boleh sembahyang dengan kau sebab engkau mazhab lain. So aku kena pergi tempat lain." Maknanya nak ceritakan bahawa hidup dia penuh dengan helah. Ada je perkara yang dia nak, maknanya dia nak dapatkan satu perkara tu, memang dia pun kata kehidupan dia penuh dengan, orang kata istilah zaman sekarang ni, banyak sangat kencing lah istilahnya. Nipu je, sebab nak semata-mata nakkan keuntungan pada diri sendiri. Maka itu bukan ajaran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik tuan-tuan, maknanya dengan maksudnya dengan apa yang saya jelaskan itu tadi sedikit, itulah gambaran bahawasanya saya tidak cerita kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kecil, kelahiran dan sebagainya. Rasa saya itu semua tuan-tuan dah maklum, dah tahu. Cuma kita nak dapatkan intipati sebagai seorang umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sayangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang cintakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang perlu kita buat. Itu sebenarnya. Dan kita harapkan mudah-mudahan apa yang diberitahu oleh Sayyidatina Aisyah tentang akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maknanya kana khuluquhu al-Quran, adalah akhlak Nabi itu adalah apa yang dilaksanakan oleh Nabi, itulah yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Apa yang Allah minta kita lakukan, maka itulah yang dilaksanakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidatina Aisyah kata, mudah je nak tengok akhlak nak bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah di mana apa yang telah dilaksanakan ataupun yang diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan insya-Allah kita harapkan dengan kita menyambut sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam pada kali tahun ini, walaupun dalam keadaan yang sederhana, insya-Allah Allah masih lagi berikan rahmat yang seluas-luasnya kepada kita, asbab kepada kita sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya mohon ampun dan minta maaf kalau ada kekurangan daripada apa yang saya sampaikan. Al-maklumlah kan, yang datang sepatut timbalan mufti. Ini dia biasa-biasa je lah, insya-Allah. Tapi walaupun saya seronok berjumpa tuan-tuan. Mudah-mudahan ikatan dan ukhuwah kita terjalin sampai bila-bila, insya-Allah. Sebagai sesama Muslim, dan insya-Allah kita harapkan asbab kepada kita saling hormat menghormati, insya-Allah Allah akan memberikan rahmat kepada kita, insya-Allah. Jadi untuk sebagai akhirnya kita tutup majlis kita dengan bacaan doa Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم zidna ilma warzuqna fahma. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami ilmu yang seluas-luasnya dan kurniakanlah kefahaman di atas apa yang kami pelajari. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama waj'alna muqimis salati min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. لا إله إلا الله أمان من الطعن. محمد رسول الله في الطعن الطاعون. حي صمد باق وله كنف واق. سبحان الملك الخلاق. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. وبالله التوفيق والهداية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.